54 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini di negara Brunei Darussalam dengan satu kluster baharu dikesan, iaitu kluster imigresen. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan berkata demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Terdapat tambahan kes-kes baru kepada kluster-kluster aktif yang sedia ada, iaitu 25 kes bagi kluster Chong Hua KB, 8 kes bagi kluster Sempurna Enak, 3 kes bagi kluster Al-Falah. Kluster ini juga telah dikaitkan dengan beberapa kes dari sekolah Frida Radin dan kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster Al-Falah Frida Radin. Dan satu kes lagi kluster total. Selain itu, terdapat 4 kes baru hari ini yang telah dikaitkan dengan kes 423 yang dilaporkan kemarin, iaitu salah satu kes yang belum diketahui juga sumber jangkitannya. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster immigration. Terdapat kemungkinan kluster ini berpunca dari satu kes positif yang datang mendapatkan perkhidmatan di kaunter Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan dan kaunter Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan Cawangan Kuala Belait pada 31 Julai 2021. Oleh itu, sesiapa yang telah pergi ke kaunter-kaunter berkenaan pada hari tersebut dan pada ketika ini mempunyai tanda-tanda jangkitan adalah dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan dan melakukan ujian SARS-CoV-2 di pusat-pusat swabbing. Kesemua kes yang dilaporkan pada hari ini adalah kes jangkitan tempatan, itu termasuk 13 kes yang masih belum diketahui sumber jangkitannya. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Sementara itu, 5 kes telah disahkan sembuh di Pusat Pengasingan Kebangsaan yang membawa jumlah kes yang sembuh sebanyak 319. Ini bermakna terdapat 172 kes aktif telah direkodkan di negara Brunei Darussalam. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,535 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 162,599 ujian. Menteri Kesihatan mengingatkan orang ramai meskipun mereka telah menerima suntikan vaksin COVID-19, namun kemungkinan untuk kembali dijangkiti masih ada. Walau bagaimanapun, suntikan vaksin jelas Menteri Kesihatan masih menjadi langkah yang paling berkesan untuk mencegah jangkitan dan menyarankan orang ramai, terutama mereka yang berisiko, untuk mendapatkan vaksin dengan segera. Kementerian Kesihatan sedang berusaha untuk mengembangkan kapasiti program vaksinasi kebangsaan bagi memastikan liputan ataupun coverage vaksinasi di kalangan rakyat dan penduduk di negara ini dapat dipertingkatkan dengan segera demi untuk melindungi kesejahteraan semua. Sehubungan dengan itu, sukacita dimaklumkan bahawa pusat suntikan di Learning Development Center Hospital Seri Begawan Kuala Belait akan ditambah waktu perkhidmatannya bermula esok Khamis 12 Ogos seperti berikut. Hari Isnin hingga Khamis dan hari Sabtu jam 8 pagi hingga 8 malam dan hari Ahad dari jam 8 pagi hingga 2 petang. Sementara itu, pusat suntikan di Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong akan berpindah ke Dewan Seri Kenangan Pekan Tutong bermula pada hari Sabtu 14 Ogos 2021. Di kesempatan ini saya ingin mengalu-alukan orang ramai yang belum mendapatkan suntikan COVID-19, khususnya mereka yang berisiko tinggi seperti warga emas dan pengidap penyakit kronik
untuk membuat tempahan mereka. Bagi ibu-ibu mengandung pula, pihak Kementerian Kesihatan juga sedang membuat persiapan untuk memulakan program suntikan bagi ibu-ibu mengandung dalam masa terdekat. Oleh yang demikian, mana-mana ibu mengandung yang belum membuat pendaftaran di klinik ibu mengandung adalah dinasihatkan untuk membuat pendaftaran dengan segera. Dalam pada itu juga, sukacita diingatkan sesiapa yang sedang menjalani kuarantin atau pengasingan diri tetapi mempunyai tempahan slot suntikan COVID-19 adalah untuk tidak menghadirkan diri ke pusat-pusat suntikan. Tempahan suntikan tersebut hendaklah dibatalkan dan tempahan baru boleh dibuat melalui aplikasi BruHealth atau dengan menghubungi talian kesihatan 148. Dalam sidang yang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua memaklumkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah pun menggunakan titah perkenan bagi kerajaan untuk mengaktifkan semula COVID-19 Relief Fund bermula hari ini. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah pun mengurniakan titah perkenan bagi kerajaan untuk mengaktifkan semula tabung COVID-19 Relief Fund berkenaan bagi membolehkan orang ramai yang berkeinginan untuk membuat sumbangan secara sukarela bagi membantu pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan, membeli peralatan dan barangan keperluan dalam membendung penularan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Syarikat-syarikat dan orang ramai bolehlah membuat sumbangan melalui pemindaan terus secara online ke dalam akaun dengan Bank Islam Brunei Darussalam ataupun BIBD seperti berikut bermula pada hari ini. Nama akaun COVID-19 Relief Fund. Jenis akaun current account. Nombor akaun 101 007 0123. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga memaklumkan mengenai pengemaskinian perkhidmatan kaunter di jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Merujuk siaran media Kementerian Kewangan dan Ekonomi yang bertarikh hari Ahad 8 hari bulan Ogos 2021 mengenai penutupan sementara beberapa buah kaunter perkhidmatan di jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian bermula 9 hari bulan Ogos 2021 sehingga ke 1 tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Dalam pada itu, sukacita memaklumkan kepada orang ramai bahawa talian-talian di Jabatan Perbendaharaan adalah dikemas kini seperti berikut. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan juga menasihatkan orang ramai untuk terus teranah di rumah bagi sama-sama membantu membendung COVID-19. Menurut Menteri Kesihatan, makmal rujukan virologi kebangsaan kapasitinya kini dipertingkatkan. Makmal virologi kebangsaan terletak di Kampung Sumbiling telah meningkatkan kapasitinya kepada sehingga 2,000 yang mana sebelum ini hanya 100 kapasiti. Menurut Menteri Kesihatan, jumlah tersebut masih tidak mencukupi dan bercadang untuk membina satu lagi makmal yang boleh menampung 5,000 kapasiti. Mengenai vaksinasi bagi ibu yang menyusukan anak dan ibu mengandung, Menteri Kesihatan menyatakan adalah selamat bagi mereka untuk menerima vaksinasi sama ada Moderna, Pfizer dan AstraZeneca. Malah bercadang untuk membina sebuah lagi pusat vaksinasi.
Menteri Kesihatan dalam pada itu mengalun-alunkan orang ramai untuk memberi keterangan secara tulus, bukan menyembunyikan atau menidakkannya. Negara Brunei Darussalam dan Kemboja meningkatkan hubungan dua hala melalui penandatanganan dua memorandum persefahaman. Ikuti bahan beritanya dan bahan-bahan berita dalam negeri yang lainnya selepas petikan titah ini. Kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan hari ini mengadakan majlis penandatanganan dua memorandum persefahaman bersama Kerajaan Kemboja mengenai kerjasama belia dan kerjasama kebudayaan dan seni halus. Majlis penandatanganan tersebut diadakan secara maya. Dengan penandatanganan memorandum persefahaman dalam kerjasama belia, ia diharap akan dapat mengukuhkan lagi kerjasama dalam program-program belia serta menggalakkan pertukaran pandangan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan kemahiran, kebudayaan dan sukan di samping mewujudkan pelbagai aktiviti yang boleh mengembangkan program-program pembangunan belia dan sukan. Sementara itu, melalui kerjasama kebudayaan dan seni halus, kedua-dua negara berhasrat untuk meningkatkan lagi kerjasama dalam bidang seni visual dan pertunjukan, seni halus dan gunaan, pertukaran pameran, muzium, arkeologi dan warisan, perpustakaan dan arsip, sejarah dan sastra, industri kebudayaan dan kreatif. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Manakala menandatangani bagi pihak kerajaan Kemboja, Puan Yang Terutama Dr. Porng Sakona, Menteri Kebudayaan dan Seni Halus, iaitu bagi memorandum persefahaman dalam kerjasama kebudayaan dan seni halus, dan Tuan Yang Terutama Dr. Hang Chuan Naron, Menteri Pendidikan Belia dan Sukan, bagi memorandum persefahaman dalam kerjasama belia. Bagi menekankan lagi resolusi ASEAN untuk memperkukuhkan penglibatan tentera laut di ASEAN melalui alat-alat dan mekanisme yang sedia ada serta membincangkan inisiatif baharu secara proaktif dan ke depan untuk keamanan rantau ini merupakan tujuan mesyuarat Ketua-Ketua Tentera Laut ASEAN ke-15 diadakan. Berlangsung secara dalam talian, mesyuarat diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Mesyuarat dipengerusikan oleh Laksmana Pertama Dato' Seri Pahlawan Sprai bin Haji Surudi alias Haji Suruji, Pemerintah Tentera Laut Diraja Brunei dan dihadiri oleh pemerintah-pemerintah Angkatan Tentera Laut ASEAN Kemboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam serta pemerintah Tentera Rakyat Laos dengan sokongan daripada Pusat Penyelarasan Maklumat di Singapura sebagai Sekretariat Tentang Mesyuarat ANCM. Tema mesyuarat kali ini serupa dengan tema ASEAN tahun ini, iaitu We Care, We Prepare, We Prosper. Pada mesyuarat tersebut, para ketua tentera laut juga berpeluang untuk bertukar pandangan mengenai situasi maritim di rantau ASEAN, berbincang mengenai inisiatif baru serta ramalan aktiviti yang melibatkan Angkatan Tentera Laut ASEAN pada masa akan datang. Mesyuarat diselenggarakan secara bergilir oleh Angkatan Tentera Laut ASEAN dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kerjasama dan kemampuan beroperasi di samping memperkukuhkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan Angkatan Tentera Laut ASEAN melalui diplomasi pertahanan. Tahun ini merupakan tahun kedua mesyuarat ANCM diadakan secara dalam talian disebabkan penularan pandemik COVID-19.
17 kelahiran anak damit dicatatkan pada 1 Muharram 1443 Hijrah. Di daerah Brunei dan Muara, 15 kelahiran anak damit dicatatkan. 8 daripadanya adalah anak damit lelaki dan 7 anak damit perempuan. Di daerah Blyth, 2 kelahiran anak damit lelaki dicatatkan, manakala tiada kelahiran dicatatkan di daerah Tutong dan Temburong. Susulan dengan langkah-langkah pengawalan yang diperketatkan semula di negara ini, beberapa kaunter perkhidmatan jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama ditutup sementara bermula hari Isnin 9 Ogos 2021 sehingga ke 1 tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Kaunter-kaunter perkhidmatan tersebut adalah seperti yang tertera. Sementara itu, Jabatan Urusan Haji memaklumkan penerimaan borang pengesahan menunaikan fardu haji bagi 2022 masih diteruskan sehingga 25 Ogos 2021. Walau bagaimanapun, penerimaannya hanyalah melalui sistem Dropbox sahaja yang disediakan di ruang legar Dewan Multaka Aras Bawah, bangunan tambahan Kementerian Hal Ehwal Agama, Jalan Dewan Majlis Berakas. Para pemohon hendaklah mengisi logbook penghantaran borang pengesahan menunaikan fardu haji tahun 2022 yang telah disediakan dengan lengkap. Dengan mengambil kira perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan penutupan sementara Perpustakaan Islam Brunei Darussalam PIB mulai hari ini 11 Ogos 2021 Masihi sehingga 1 tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Pengambilan pusingan kedua HEKAS 2021 secara dalam talian bagi kemasukan ke Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Politeknik Brunei bagi bulan Januari 2022 tahun akademik 2021-2022 kini bermula dan akan ditutup pada hari kelima selepas keputusan peperiksaan GCE peringkat A Jun 2021 dikeluarkan. Kursus-kursus yang ditawarkan adalah di peringkat ijazah sarjana muda dan level 5 diploma sahaja. Sebelum tarikh tutup HEKAS, pemohon adalah dikendaki untuk membuat pembayaran tertunggang melalui aplikasi BIBD mobile application dan mendaftar ke sistem kemasukan dalam talian di institusi yang dipohonkan. Beberapa perkhidmatan di Hospital Pengeran Muda Mahkota Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong kini dipindah dan dikurangkan buat sementara waktu bermula hari ini 11 Ogos 2021 hingga ke 1 tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Pemindahan dan pengurangan tersebut adalah bagi membolehkan kaki tangan hospital menumpukan perawatan dan penjagaan ke atas pesakit-pesakit COVID-19. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan untuk tidak mengunjungi ward-ward yang terlibat. Walau bagaimanapun, Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong masih menerima kes-kes kecemasan.
perkhidmatan-perkhidmatan tersebut adalah seperti yang tertera. Jabatan Daerah Tutong memaklumkan perkhidmatan kaunter di Jabatan Daerah Tutong akan ditutup bermula hari Khamis 12 Ogos 2021 sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan nanti. Semua urusan hendaklah dibuat secara temujanji terlebih dahulu dan hanya urusan segera dan penting sahaja akan diterima. Temujanji hanya akan diaturkan untuk sebelah pagi sahaja. Sebarang pertanyaan, hubungi nombor yang tertera. Kaunter-kaunter perkhidmatan dan pembayaran di kesemua bahagian dan cawangan pejabat tanah daerah akan ditutup buat sementara waktu bermula 9 Ogos 2021 hingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan. Bagaimanapun, sebarang pembayaran atau permohonan dinasihatkan untuk membuat perjanjian dengan pihak jabatan secara panggilan telefon dengan menghubungi nombor yang tertera. Waktu perkhidmatan kaunter pembayaran bahagian kewangan dan perkhidmatan kaunter bahagian pengurusan letak kereta Kuala Belait di bangunan Dewan Bandaran Kuala Belait serta perkhidmatan kaunter bahagian pengurusan letak kereta Seria Jalan Kemantin akan dibuka bermula pukul 8.15 pagi hingga 11.15 pagi iaitu Isnin hingga Khamis dan tidak beroperasi pada hari Sabtu. Manakala semua perkhidmatan kaunter ditiadakan pada sebelah petang. Sementara itu, kaunter-kaunter perjumpaan di bahagian-bahagian lain iaitu di bahagian korporat, bahagian perekonomian, bahagian penaksiran dan percukaian bangunan akan ditutup buat sementara waktu sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sebarang pertanyaan, hubungi bahagian-bahagian berkenaan melalui talian yang tertera. Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB, keanggotaan Balai Polis Bangar, berhasil merampas sejumlah barang tegahan minuman keras di kawasan Kampung Pedayan, daerah Temburong semasa rondaan dan pemantauan dijalankan pada 10 Ogos 2021. Hasil pemeriksaan yang dijalankan 96 botol dan 672 tin minuman keras pelbagai jenama telah ditemui di kawasan semak dalam bungkusan kotak berwarna hitam yang mencurigakan.
Kesemua barangan tegahan dirampas dan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan lanjut. Sementara itu, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD memaklumkan mengenai perubahan waktu operasi bagi beberapa cawangannya ke arah mengurangkan risiko penularan pandemik yang berlaku di negara ini. Bermula hari ini hingga 15 Ogos 2021, waktu operasi bagi beberapa cawangan BIBD akan bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang pada hari Isnin hingga Khamis, manakala pada hari Jumaat waktu operasi akan bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Cawangan-cawangan yang terlibat ialah cawangan Ibu Pejabat Ibu Negara, Kiolam, Surusom, Tanjung Bonon, Tutong, Kuala Blain, Temburong, BIBD Securities di Kiolam dan BIBD Atamwil di Bribi. Sementara itu, cawangan Rimba, Gadong, NextGen, Manggis, Mentiri, Seri Muara, Penaga, Seria dan BIBD Atamwil di Kuala Blain adalah ditutup. Perkhidmatan BIBD NextGen, kad kredit dan debit BIBD serta BIBD QuickPay adalah beroperasi seperti biasa.